الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara pengurusi dan sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita ini. Mudah-mudahan kita dengan pertemuan kita ini dapat meningkatkan kenalan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung bab ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan sifat ataupun keadaan topi besi, topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda gunakan ketika berperang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar. Faqila lahu hadha ibn Khatal muta'alliqun bi astar al-Ka'bah. Faqala uqtuluh. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan memakai topi besi ataupun dalam bahasa Arabnya mighfar. Kemudian seseorang berkata kepada beliau, ini Ibnu Khattal. Ibnu Khattal telah bergantung pada kain penutup Kaabah, pada kelambu Kaabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bunuhlah dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pertama hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil asbab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dibunuh oleh musuh. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu daripada manusia. Allah mampu menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah mengajar kita mengambil asbab. Kita berusaha untuk mengelakkan daripada bahaya. Di antara perkara yang boleh mengelakkan daripada bahaya ketika peperangan iaitu mengenakan ataupun memakai baju besi dan topi besi. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, berkaitan dengan hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu ketika masuk ke Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah memaafkan kebanyakan orang kafir musyrikin dengan katanya, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kamu semua bebas. Itu kebanyakan kafir musyrikin Mekah. Tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimaafkan oleh baginda kerana kesalahan yang amat berat yang dilakukan oleh individu tertentu, di antaranya Ibnu Khattal, sebagaimana yang disebut di dalam hadis ini. Walaupun dia dah duduk di dalam Kaabah, duduk bergantung dengan kelambu Kaabah, duduk di dalam Baitillahil Haram, yang Nabi menyatakan man dakhala darahu kana fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-bait fahuwa amin. Siapa masuk duduk dalam rumah, dia selamat. Siapa duduk di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa duduk dalam Baitillah, dia selamat. Tetapi itu adalah secara umumnya. Tetapi secara individu, ada orang yang tidak selamat walaupun di mana dia berada, tetap diancam bunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang disebut di dalam hadis ini, iaitu Ibnu Khattal.
ke kita tertinggal satu tajuk dah. Tajuk baju besi tertinggal. Tajuk sebelum tu Ustaz. Okey ya. Tajuk sahabat baju besi kan. Tinggal babu sifati dir'i Rasulillah. Bab tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tentang mighfar. Tentang topi besi kan. Okey, kita reverse mula. Daripada Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu meriwayatkan kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' fa'aq'ada Talhata tahtahu wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala as-sakhrah. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul awjaba Talhah. Pada perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Beliau mencuba naik ke atas batu besar, tetapi beliau tidak mampu melakukannya. Fa'aq'ada Talhah tahtahu, maka Rasulullah mendudukkan Talhah lalu menaiki tubuhnya. Wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala sakhrah, sehingga Nabi naik tubuhnya sehingga beliau naik di atas batu tersebut. Lalu dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujaba Talhah, layaklah Talhah, iaitu layak mendapat syurga. Jadi dalam hadis ni Nabi memakai baju besi. Itu menunjukkan orang yang memakai baju besi mengambil asbab sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan juga ia tidak menafikan tawakal, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tawakal ini masalah hati. Hati kita bergantung kepada Allah, tetapi perbuatan kita perlu mengambil asbab, langkah-langkah yang boleh menyelamatkan diri kita daripada bahaya seumpama memakai baju besi. Dan yang kedua berkaitan hadis ni, bagaimana kelebihan Talhah. Nabi tak lepas nak naik atas batu, dia menjadikan tubuh dia sebagai tangga untuk Nabi. Nabi naik ke atas batu ketika perang Uhud. Maknanya Nabi pijak, menjadikan tubuh badan Talhah bin Ubaidillah sebagai tangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas batu. Itu satu khidmat seorang sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dinyatakan oleh Rasulullah aujaba Talhah. Khidmat yang cukup hebat, membenarkan tubuh dia untuk dipijak oleh Rasulullah kerana Rasulullah nak naik ke atas. Itu satu yang khidmat yang besar. Sa'id bin Zaid meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani qad dhahara bainahuma. Pada perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi, dua lapis baju besi. Dir'ani qad dhahara bainahuma, mana dua lapis baju besi. Ini salah satu daripada langkah untuk mengelak daripada mudah tertusuk pedang ketika berlakunya peperangan. Pada tajuk yang seterusnya, babu maja'a fi sifati mighfari Rasulillah, bab tentang topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang pertama tadi kita dah baca tajuk satu, dan yang kedua lebih detail lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu inna ibna khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala iqtuluhu. Qala Ibn Shihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yawma idzin muhrima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathu Makkah dengan mengenakan mighfar, iaitu memakai topi besi. Ketika beliau mencabut mighfar, mencabut topi besi itu, ada seorang lelaki datang berkata kepadanya bahawa Ibnu Khatal bergantung pada tirai ataupun pada kelambu Kaabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, saya mendengar
saya sampailah kepadaku berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut tidak dalam keadaan berihram. Jadi dalam hadis ni lebih detail daripada hadis atas tadi, tapi kisah yang sama. Ibnu Khattab nama dia Abdul Uzza. Bila dia meluk Islam, dia ubah nama daripada Abdul Uzza kepada Abdullah. Para ulama dalam mensyarahkan hadis ni, mereka mengatakan kenapa Nabi mengarahkan agar dia dibunuh, kerana dia walaupun dah memeluk Islam tapi murtad semula. Murtad semula dan membunuh seorang Muslim yang menjadi khadam, menjadi pembantu kepada Nabi, yang menjadi pembantunya. Dia bunuh orang Islam yang jadi khadam dia, dan dia kuat mengutuk Nabi SAW. Bahkan dia mengupah penyanyi-penyanyi untuk menyanyi mengutuk Nabi SAW. Kerana mulut terlalu cerupa dan tindakan, dan dia seorang yang murtad, dia merupakan orang yang tiada maaf bagi orang seumpama ni. Sebab itulah Islam ni walaupun rahmatan lil alamin, rahmatnya Islam tak suka orang mempermainkan agama. Kalau mempermainkan agama, tindakan dia berat. Kalau itu mana rahmat, maknanya supaya benda ni tidak jadi permainan. Kerana sensitif berkaitan agama ni. Kalau orang duk pakat main agama belaka, dia boleh menimbulkan kekeruhan dalam masyarakat. Sebab itulah tindakan orang yang mempermain-mainkan agama ni, dia dikenakan tindakan yang agak berat supaya masyarakat dalam keadaan yang baik. Cuma zaman sekarang ni ada aliran yang nak gambarkan, nak toleransi belaka. Maknanya dia kata tak menusabah hukuman bunuh. Hukuman bunuh dalam Islam ni tak menusabah kerana Allah Ta'ala bersifat rahim. Macam-macam mereka buat andaian. Tapi andaian-andaian tu sebenarnya mengundang orang-orang yang penjenayah meneruskan jenayah mereka. Tetapi ketegasan Islam kerana rahmat kepada orang lain. Supaya menjaga keharmonian manusia hidup walaupun berbilang bangsa, berbilang agama. Orang yang macam Ibnu Khattab ni, dia tidak ada kemaafan walaupun dijamin keamanan bagi siapa yang berada di Masjid Haram. Jadi dalam hadis ini menjadi hujah bagi kebanyakan ulama, di antaranya Imam Syafi'i sendiri, bahawa boleh dilaksanakan hukuman hudud ataupun qisas di kawasan Tanah Haram Mekah. Kawasan Tanah Haram Mekah kerana Nabi memerintahkan supaya Ibnu Khattab dibunuh. Dalam peperangan, dalam Fatu Makkah ni disebut 4 orang sahaja yang dibunuh oleh Nabi. 4 orang lelaki yang dibunuh, orang lain dimaafkan. Iaitu Huwairith bin Nufaid, Hilal bin Khattal, dan Maqis bin Sababah, Abdullah bin Abi Sarh, dan tadilah Ibnu Khattal, Hilal bin Khattal nama dia. Dan 2 orang wanita yang menyanyi dengan mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 6 orang lelaki, 2 orang perempuan yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, izhabu fa antumut tulaqa. Sebagaimana kita tahu ada kisah yang masyhur, hadis yang masyhur, apakah wahai Rasul, apakah yang kamu akan lakukan, yang aku akan lakukan kepada kamu, Nabi tanya. Jadi mereka pun merayu bahawa kamu ni orang baik dan pemaaf. Akhirnya Nabi menyatakan izhabu fa antumut tulaqa. Tapi tidak semua. Ada beberapa yang tidak dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi imamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang serban Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, dalam keadaan dia memakai serban yang warna hitam. Am bin Harith, ditulis Haris tapi Hurais, dia silap dalam terjemahan tu, Hurais. Amr bin Hurais radhiyallahu anhu meriwayatkan raaitu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Maksudnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan serban hitam di kepala beliau. Amr bin Harith bin Hurais radhiyallahu anhu meriwayatkan. Satu lagi lafaz hadis riwayat Amr bin Hurais, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan orang ramai dengan memakai serban hitam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifai. Ketika Rasulullah memakai serban, beliau menjulurkan serban itu di antara kedua pundak beliau, kedua bahu. Mana pakai serban ada ekor. Ada ekor di antara dua bahu. Qala Nafi' wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Qala Ubaidullah wa ra'aitul Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Nafi' berkata Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Ubaidullah bin Umar berkata saya melihat Qasim bin Muhammad dan Salim juga melakukan hal yang sama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataban nas wa alaihi imamatun dasma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, pernah berucap di hadapan orang ramai dengan memakai serban yang hitam berminyak di kepala beliau. Ini sahabat-sahabat sekalian, ini berkaitan dengan serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali ketika pembukaan kota Mekah, Nabi pakai serban. Tadi kita jumpa hadis Nabi pakai mirfar, pakai topi besi. Macam mana serban ke topi besi? Sebenarnya para ulama menyatakan serban hitam berada di dalam topi besi. Kerana dia lebih menjaga kepala. Kalau semata-mata topi besi tanpa ada sebarang alas, dia dengan topi itu bergerak mungkin boleh menjejaskan kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pakai benda besi letak atas kepala ataupun sesuatu yang tanpa alas letak kat tubuh kita, besi, benda tu besi sudah pasti menyebabkan melepuh dan seumpamanya. Jadi Nabi letak serban, kemudian dilapihkan di bahagian luar serban, barulah dipakaikan topi besi. Maknanya dua yang tidak bercanggah. Kalau orang tanya kenapa yang mana betul, serban ataupun topi, kedua-duanya dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang pengajaran hadis ini yang kita jumpa juga, hadis Jabir tadi, Nabi pakai serban warna hitam. Ini salah satu serban yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, warna hitam. Dan dalam riwayat lain dasma, warna yang agak berminyak. Maknanya hitam tu tidaklah hitam terlalu pekat, tetapi hitam berminyak, makna kelabu, agak kelabu sedikit warnanya. Ada disebut di dalam riwayat yang kita bacakan tadi. Dasma sauda. Dan antara sifat serban Nabi yang disebut tadi, sadala imamatahu baina katifai. Mana dia melepaskan ekor dia. Melepaskan ekor di antara dua bahu. Ini salah satu daripada bentuk serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyatakan boleh juga pakai serban tanpa ekor. Boleh juga pakai serban tanpa ekor. Wa yajuzu tarkuha bil asalah.
wa yajuzu lubsul imama bi ilsali tarafiha wa bi ghairi ilsali wa la karahata fi wahidin minhuma wa lam yasihha fi an-nahyi an tarki ilsaliha syai'. Disebut bahawa maknanya nak ada ekor tak ada ekor, suatu benda yang harus, yang tidak makruh. Tidak ada larangan dalam memakai serban tanpa ekor. Itu satu yang dinyatakan oleh Rasulullah, oleh syurahul hadis, ulama yang mensyarahkan hadis, di antaranya yang dinukilkan oleh Syekh Qasim Nuri di dalam ta'liq dia kepada Syama'il Muhammadiyah. Imam Qurtubi pula menyatakan bahawa warna hitam ni bukanlah warna pakaian Nabi secara keseluruhan ketika masuk kota Mekah. Cuma hanya serban sahaja. Serban hitam, tapi pakaian Nabi tidak berwarna hitam secara keseluruhannya. Berkaitan dengan serban ini, Syekh Qasim Nuri dia kata, lam ajid fi fadlil imamati hadithan marfu'an sahihan. Tidak ada hadis sahih tentang kelebihan memakai serban. Semua kelebihan dia sama ada hadis dhaif ataupun maudhu'. Semua hadis dhaif ataupun maudhu'. Mana kelebihan. Cuma orang yang pakai serban, memadai bagi dia itu adalah salah satu daripada pakaian Rasulullah. Mencontohi pakaian Rasulullah adalah suatu yang sangat baik. Satu yang digalakkan kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pakaian. Sebab itulah sebahagian ulama mengatakan sunat pakai serban kerana ia adalah sunnah Nabi. Memang sunnah Nabi. Cuma ada perbahasan. Setengah ulama mengatakan sunnah Nabi tersebut adalah sunnah adat. Bukannya sunnah yang dituntut kita ikut. Sama ada adat ke, kalau dia merupakan adat yang dikekalkan, adat orang Arab yang dikekalkan oleh Nabi, kita ikut, baik juga. Sama ada adat ataupun perintah daripada Nabi supaya kita pakai serban, kedua-duanya sangat baik. Kalau perintah daripada Nabi memang tidak ada secara jelas. Tapi sunnah tersebut sunnah, memang sunnah kerana Nabi memakai serban. Imam Al-Bajuri dia dalam syarah dia kepada Syama'il, dia kata imamah sunnah. Sunat kita pakai serban. Lebih-lebih lagi dalam semayang. Imam Nawawi pula menukilkan bahawa Nabi SAW ada serban yang pendek. Yang panjang serban dia sittatu azra'. 6 hasta. 6 hasta serban Nabi. Dan ada serban yang panjang 12 hasta. 6 hasta ni hak pendek, 6 hasta, satu hasta lebih daripada satu kaki. Mana hak pendek pun 6 hasta dalam 8-9 kaki kot. Lebih kurang 9 kaki hak pendek. Hak yang panjang 12 kaki, maknanya 12 hasta berapa kaki? 15 kaki, 18 kaki. Lebih kurang tu lah, 18 kaki. Cuba bayangkan, maknanya panjang serban Nabi SAW. Tak macam serban kita. Serban kita ni biasa kita pulas 2 kali pusingan, lebih kurang dalam 2-3 hasta je. Tapi Rasulullah yang pendek 6 hasta. Dan masalah ekor, ada sebahagian ulama menyatakan sunnah. Dan lebih baik di sebelah kanan. Kerana belah kanan dia mulia. Li syarafihi. Ini yang disebut oleh Imam Al-Bajuri. Wa inda Sufiyah annahum faddalul janib al-aisar. Li qawnihi janib al-qalb. Ibnu Al-Bajuri kata, ulama Sufi dia lebih suka letak belah kiri kerana belah kiri itu hati. Nak tutup hati. Aqall ma warada fi tul al-azbah 4 asabi' wa aktharu dhira'. Ekor dia disebut
dalam riwayat-riwayat yang paling pendek 4 jari. Sekadar 4 jari. 4 jari ni lebih kurang 2 inci, 3 inci pendek ekor dia. Dan paling panjang zira'. Zira' satu hasta, satu kaki lebih. Maknanya kalau ekor pendek, ekor panjang tak jadi masalah sampai setengah belakang. Tu tak jadi masalah. Kerana itu ada dalam riwayat-riwayat yang dinukilkan daripada amalan para sahabat. Dan kalau kita tengok dalam kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnul Qayyim, dia bahas tentang sifat pakaian Rasulullah SAW. Dia bahas tentang imamah Nabi, tentang serban Nabi. Banyak nukilan daripada para sahabat, bahkan jauh lebih detail berbanding dengan Syama'il ini lagi. Bahkan beliau menyatakan bahawa Nabi ketika khutbah, sepanjang hidup Nabi, Nabi tidak pernah meninggalkan serban. Sepanjang khutbah sepanjang hidup Nabi, Nabi pakai serban. Dan kepiah pula tutup kepala, dalam sejarah Nabi hanya sekali saja Nabi sembahyang dalam keadaan tidak memakai kopiah, tidak memakai tutup kepala. Sekali saja Nabi sembahyang di rumah dalam keadaan tak pakai tutup kepala. Kerana kopiah Nabi jadikan alas kepada tempat untuk sujud baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Mana itu kalau, tapi yang kita pelik sikit zaman sekarang ni, orang yang mendakwa sunnah, tu yang paling liat nak pakai kopiah. Yang tu kadang-kadang yang jadi pelik sikit, walaupun kita tak kata wajib. Tapi itu adalah sunnah. Sunnah yang Nabi payah sangat nak tinggal. Kalau serban tu setiap kali khutbah Nabi pakai serban. Tapi sebab itulah kita usahalah benda-benda yang macam ni, walaupun siapa kita, tapi kalau kita benar-benar nak ikut sunnah Nabi, inilah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok dalam kitab Ibnul Qayyim dalam bab ini, bab serban, bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mustafa Nadwi dia ambil satu bab pakaian Rasulullah daripada kitab Zadul Ma'ad. Dia syarah pula. Dia bagi penjelasan dan takhrij dan seumpamanya. Jadi satu kitab kecil tentang sifat libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang seterusnya, babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam pakaian ni izar dengan rida. Izar pakaian yang dipakai menutup pusat ke bawah. Rida pakaian yang dipakai di bahagian atas. Sama ada selendang ke apa ke, hak tu semua rida. Bukan hanya selendang kecil hak yang duduk atas bahu tu. Itu juga dinamakan rida, tapi bukan itu saja. Ambil kain lepas, orang kata, tutup bahu secara keseluruhan, itu juga dinamakan rida. Ni bab menceritakan tentang izar, tentang pakaian kain yang dipakai di bahagian bawah, bahagian yang menutupi pusat ke bawah, itu dinamakan izar. Abu Burdah radhiyallahu anhu meriwayatkan, akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha, faqalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Yang bermaksud Aisyah menunjukkan, iaitu mengeluarkan sehelai pakaian yang mulabbat. Mulabbat ni yang bertampal-tampal, maknanya pakaian yang dah koyak, ditampal pula, dijahit pula. Wa izaran ghalidhan, dan sehelai kain sarung yang agak keras. Kain sarung yang ghaliz, yang tebal, maknanya tidak lembut.
Lalu dia berkata Rasulullah SAW wafat dalam keadaan memakai dua pakaian ini. Apa makna hadis ini? Maknanya Nabi SAW tidak seumpama pembesar-pembesar yang lain yang bermewah dengan pakaian. Kerana biasanya pembesar ni dia pakai pakaian yang lembut-lembut. Dia tak pakai pakaian yang kasar-kasar. Dia pakai yang lembut-lembut yang sedap untuk dipakai. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW, kehidupan baginda cukup simple. Tidak mementingkan sangat tentang pakaian. Ini patut kita contohi. Maknanya dari sudut pakaian tidaklah menjadi suatu yang walaupun penting, tetapi tidak dijadikan suatu keutamaan untuk kita sentiasa menukar pakaian ataupun sentiasa memilih pakaian yang mahal, pakaian yang mewah. Itu sifat cara Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah ni kalau dia nak yang mewah, sahabat boleh bantu bila-bila masa. Ramai sahabat yang kaya, tetapi Rasulullah lebih suka kehidupan yang simple. Al-Ash'ath bin Sulaim, dan terjemahan ditulis Salim, sebenarnya Sulaim, meriwayatkan daripada ibu saudaranya daripada bapa saudaranya. Dia berkata, baina ana amshi fil Madinah, idza insanun khalfi yaqulu irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Qala ama laka fiyya uswah. Fa nazaltu fa idza izaruhu ila nisfi saqai. Maksudnya ketika saya berjalan di kota Madinah, Pak Saudara Ash'ath bin Sulaim kata, ada seorang yang menegurku dari belakang. Angkatlah sarungmu, angkat kain. Mana kain tu pakai labuh sangat, angkat sikit. Sesungguhnya hal itu membuatkan dia atqa, fa innahu atqa wa abqa. Menyebabkan lebih bersih dan lebih abqa, lebih kekal. Mana lebih terjaga, terpelihara. Sebab kalau meleret je, dia pertama sekali kotor. Kotor, tidak bersih. Kemudian abqa, lebih terpelihara, meleret je dia boleh terdedah kepada kena duri, koyak, ataupun dia cepat lusuh bila kena tanah, cepat kotor. Tu. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku tengok Rasulullah yang tegur tu. Mula-mula dia tak tahu, tak perasan lagi siapa. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Wahai Rasulullah, dia adalah sejenis kain yang malha, kain yang berwarna putih campur hitam, iaitu berbelang-belang. Dia kain berbelang-belang. Bila kain belang-belang ni taklah nampak kotor. Kena tanah pun, kena debu sikit tak jadi masalah. Kemudian baginda bersabda, tidakkah engkau meneladani diriku? Mu tak nak ikut aku ke? Bila Nabi suruh angkat sikit kain yang kamu pakai dalam keadaan labuh, saya perhatikan beliau. Ternyata ujung kain beliau sehingga setengah betih. Maknanya dia tengok Nabi pakai macam mana, rupanya Nabi pakai kain separuh betih. Ini salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Sebab itulah sunnah ini yang diamalkan oleh setengah kumpulan. Pakai jubah separuh betih, pakai kain pelikat separuh betih. Kadang-kadang ada orang memperlekeh ataupun menganjing pula puak tu, puak ni. Sebenarnya perbuatan tersebut adalah sunnah Nabi yang tidak perlu kita pertikaikan. Dan itulah yang terbaik. Yang terbaik kita mengikut sunnah Nabi dari sudut berpakaian. Bahkan disebut dalam hadis lain di bawah buku lali fahuwa finnar.
ma asfala minal ka'bain finnar, apa yang berada di bawah buku lali dalam neraka. Maknanya pakai meleret bawah buku lali itu dalam neraka. Dan ditafsirkan dengan hadis yang lain dengan perkataan khuyala, kerana itu adalah syiar orang yang sombong. Ada sejarah, ada kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu bahawa dia mempunyai kain pakaian yang agak labuh, tetapi Nabi menjawab, anta lasta bi khuyala, kamu bukannya orang yang sombong. Jadi daripada situ, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan makruh memakai pakaian dalam keadaan pakaian tersebut melebihi buku lali. Mana kena angkat bawah pada atas pada buku lali. Sama ada kain ke ataupun seluar ke, kalau benar-benar nak mengikut sunnah, kena atas pada buku lali. Stokin tak apalah. Stokin bawah pada buku lali, memang kita pakai stokin daripada bawah. Tapi pakaian, jubah ke, seluar ke, kain ke, kena angkat atas daripada buku lali. Itulah yang paling menepati sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi memakai izaruhu ila nisfi saqai, pakai kain separuh betih. Separuh betih. Ini yang dilihat oleh bapa saudara Al-Ash'as bin Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu. Salamah bin Al-Aqwa' meriwayatkan kana Utsmanu Kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat izratu sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, kata Salamah, biasa mengangkat kain dia sehingga setengah betis. Ia berkata, seperti inilah sahabat karibku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai sarungnya. Mana ini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, mencontohi Rasulullah pakai kain separuh betih. Hudzaifah bin Al-Yaman meriwayatkan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adalati saqi atau saqih faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Hudzaifah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat betihku. Dia pegang betih Hudzaifah atau betis beliau, lalu berkata, inilah batas engkau mengenakan sarungmu. Jika engkau enggan, iaitu mengenakan sarung sebatas betis, maka janganlah sarung itu sampai menutupi kedua mata kakimu. Mana jangan sampai tutup buku lali, jangan sampai melebihi buku lali. Ini saranan Nabi SAW. Imam Nawawi dia buat kesimpulan, yang disunatkan al-mustahabu fi ma yanzilu ilaihi taraful izar nisfu saqain. Makna yang disunatkan pakai separuh betis. Wal jaizu bila karah ma tahtau ilal ka'bain. Yang harus, tak makruh, bawah pada separuh betis sampai ke had buku lali. Mana separuh betis sunnah atau afdal. Bawah pada separuh betis sampai buku lali itu harus, tanpa, tak makruh. Kemudian wa ma nazala anhuma, bawah pada buku lali, in kana lil khuyala harum. Kalau untuk sombong, untuk bermegah-megah, kalau dulu di antara syiar orang yang sombong, orang yang memegah, pakai pakaian meleret, pakai pakaian yang labuh, nak gambar dia cukup, dia banyak duit, banyak harta, mampu nak buat pakaian labuh. Itu syiar orang dulu. Kalau pakai singkat-singkat itu macam tak cukup kain. Tapi orang yang sombong, yang kaya, biasa pakai labuh lebih daripada buku lali. Kalau dil khuyala haram, Nabi, Imam Nawawi kata, wa illa karih, kalaulah kurih, kalaulah dia
tidak diniatkan untuk sombong. Saja je nak buat macam mana. Kebetulan beli baju masa ukur tu, okey dah. Kemudian lepas pada tu, tubuh pun jadi semakin kuruh. Bila semakin kuruh, bahu pun dah semakin turun. Jadi menyebabkan jubah ataupun pakaian dia kena ke bawah buku lali. Bukan niat nak sombong. Kalau begitu, hanyalah makruh saja. Wa fi ma'na al-izar al-qamis wa kull malbus wa hadha fi haqqi rajul. Termasuk maksud bukan hanya kain saja, tetapi semua pakaian yang lain, termasuk qamis, termasuk iaitu jubah, termasuk seluar. Ini bagi lelaki. Jadi hukum yang disebut tadi bagi lelaki. Bagi wanita pula dia wajib menutup lebih daripada buku lali, dan kerana sifat wanita itu as-sitr, kena tutup daripada pandangan orang. Habis berkaitan dengan kain. Tapi bab pakaian kain ni kita boleh puji sahabat Salafi. Dia lebih tepat dari sudut mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah berjalan. Babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ma raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi. Wa la raaitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama al-ardu tutwalah. Innama lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtaris. Abu Hurairah menceritakan bahawa saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih cantik dari Rasulullah SAW. Seolah-olah matahari beredar di wajah beliau. Mana terpancar macam matahari muka Nabi ni. Mana bersinar, handsome. Itulah yang ada, yang dilihat pada wajah baginda SAW. Bila sahabat berkata begini, ini realiti. Kerana apa? Kerana sahabat dalam memuji Rasulullah SAW, mereka ada garis panduan. Apa garis panduan dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja membohongi aku, sedialah tempat dalam neraka. Jadi bila sahabat tahu tak boleh nak tipu berkaitan dengan Nabi, bila dicerita tentang kecantikan dan kehandsoman Nabi SAW, maka itulah realiti. Tak macam kita ni, kalau kita nak bodek, kita puji habis orang. Dalam tidak pun. Tapi sahabat tidak begitu. Bila dipuji Nabi, itulah realiti, kerana mereka tahu besarnya dosa bagi orang yang membohongi Rasulullah SAW. Dan kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat orang yang jalan lebih cepat berbanding dengan Rasulullah SAW, seolah-olah bumi ini dilipat untuk beliau. Maknanya kain kalau kita lipat, yang besar jadi kecil. Mana bumi ini seolah-olah jadi pendek. Cepat sampai perjalanan Rasulullah SAW, kerana langkah Nabi adalah langkah yang laju. Wa inna lanujhidu anfusana, kami bersungguh memaksa diri kami untuk berjalan bersama dengan baginda. Wa innahu lam ghairu muqtaris, dia tak kisah, dia tidak menghiraukan kami. Nabi tengok sahabat-sahabat dia bersungguh nak follow dia, nak berjalan bersama dengan dia. Tapi Nabi tak kisah pun. Mana Nabi tidak meraihkan dengan mengikut cara sahabat berjalan. Kenapa? Kerana dalam bab ini Nabi nak ajar sahabat berjalan dengan lebih laju supaya tidak berlengah-lengah.
Sebab itulah kita tengok dalam isu ni, orang Arab lebih tepat dengan cara Rasulullah. Dia berjalan lebih laju berbanding dengan orang Melayu kita. Dia tuju kalau nak pergi ke satu tempat, dia tuju satu tempat tu. Kita, kalau kita nak pergi satu tempat orang Melayu ni, mata ke kanan, ke kiri, singgah sana, singgah situ, itu perangai orang Melayu. Orang dah lama sampai, kita baru sampai. Tapi cara Rasulullah, wa innahu ghairul muqtadis. Nabi tak mengendahkan orang lain. Tak endahkan orang lain. Orang lain tertinggal lah. Dia nak berjalan, mesti dia berjalan dalam keadaan fokus kepada arah yang dia nak tuju. Ali bin Abi Talib meriwayatkan, kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla ka'annama yanhattu min sabab. Maksudnya, Ali menggambarkan ketika dia menyifatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah berjalan idza masya taqalla, berjalan dengan mengangkat kaki dengan cepat. Taqalla ni mana cepat. Tak selangkah, lambat, tak cepat. Cepat pergerakan dia. Sebab itulah dalam bahasa moden sekarang ni, Arab moden, kapal terbang berlepas dipanggil iqla'. Mau'idul iqla'. Mana kapal terbang nak berlepas. Tapi kalau kereta, kalau orang jalan kaki tak dipanggil iqla'. Kan iqla' ni, qala'a ni menunjukkan cepat. Cepat. Macam kapal terbang, dia nak berlepas dengan begitu laju. Begitulah nak gambarkan Nabi ni, iqla' kapal terbang ni berasal daripada kalimah qala'a. Jadi Nabi ni berjalan taqalla'a, berjalan dengan cepat. Ka'annama yanhattu min sabab, seolah-olah baginda turun daripada tanah tinggi. Mana turun ke bawah. Turun bukit. Lajulah berjalan berbanding dengan naik bukit. Begitulah cara Nabi berjalan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Apabila Rasulullah berjalan, tubuh beliau tegak seperti sedang menuruni tanah yang landai. Maknanya dia turun daripada bukit. Seolah-olah Nabi turun daripada bukit. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Nak gambarkan Nabi fokus ketika berjalan, Nabi tidak melilau ke sana kemari. Itu salah satu daripada cara Nabi yang boleh kita contohi. Maknanya nak pergi ke satu tempat, fokus. Berjalan nak tuju ke situ. Tapi orang ni yang paling payah sekali orang perempuan lah. Orang perempuan nak ajak pergi satu tempat, dia akan banyak kona ke sana, kona ke sini. Itu kebiasaan mereka. Tapi nak gambar cara Rasulullah berjalan, Rasulullah fokus. Nak pergi satu tempat, laju pergi ke tempat tersebut. Ini yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita habis satu hadis lagi. Bab tentang penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengenakan penutup kepala hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak. Maknanya kepala Nabi sentiasa ditutup dan rambut Nabi berminyak, sehingga minyak yang ada pada rambut ni sering terkena baju baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni walaupun dhaif, tapi Imam Bajuri kata ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Di antara pengajaran hadis ni,
yang disebut oleh Imam Bajuri, yang bagi lil ulama an yakuna lahum syi'arun khasun yukhtassu bihim liya'rafu fayus'alu. Sepatutnya bagi para ulama dia ada pakaian yang khusus bagi mereka, supaya mereka ni dikenali sebagai tokoh untuk memudahkan masyarakat bertanyakan masalah-masalah agama dan dijadikan rujukan. Disebut juga min fawaidil qina, dengan faedah kita makai tutup kepala, itu tanda, sebagai tanda kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Kerana tutup kepala ni sebagai tanda orang yang takut. Takut seolah kepala ni menahan sesuatu. Kita tutup nak memelihara kepala kita. Kepala ni anggota yang paling mulia. Kita nak tahan daripada sesuatu, takut turun sesuatu yang tidak baik kepada kita. Itu salah satu daripada hikmah kenapa Nabi menutup kepala. Dan itu di antara perkara yang sangat baik kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni biasa bila kita tahu benda tu tak wajib, kita tak buat. Masa belajar molek sangat dah. Duduk di ma'had, duduk di pondok, pakai kopiah, pakai serban. Tapi keluar ma'had, keluar sekolah, dan bila tahu perkara tersebut tidak wajib, terus kita cabut. Itu di antara kesilapan kita. Sepatutnya bila kita tahu, semakin beramal. Tapi silap sebahagian orang bila tahu, semakin tak buat. Macam semayang lah. Semayang contohnya ni. Nak rokok, angkat tangan. Nak sujud, nak iktidal, angkat tangan. Masa belajar kecil-kecil, budak-budak kecil boleh kata angkat belaka. Tapi bila dah tahu, itu tak wajib, besar sikit tahu dah mana sunat, mana wajib, terus tak angkat tangan. Ini banyak berlaku. Amalan sunat yang dah biasa diamalkan, tapi bila tahu, ditinggalkan. Bila tahu ditinggalkan, ini satu benda yang perlu kita muhasabah balik. Kalau kita tengok para salafus soleh, orang-orang yang soleh, bila semakin dia tahu, semakin dia amal. Bukan semakin dia tahu, semakin ditinggalkan. Begitulah juga masalah-masalah yang kita bincangkan tadi berkaitan dengan pakaian Rasulullah SAW. Usahalah supaya kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fil jilsati Rasulillah. Ini kita sambung pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Ustaz, bertanya soalan Ustaz. Apa dia? Ustaz nak tanya dua soalan. Yang pertama berkaitan dengan Abdullah bin Abi Sarhah tadi kan, yang mana Sayyidina Uthman telah selamatkan dia. Cumanya adakah selepas tu dia dianggap sahabat yang maksudnya yang adil dan dia diterima Ustaz? Maksudnya asalnya dia ada masalah dengan Nabi, dia maafkan, kemudian dia sahabat yang okey Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada berkaitan dengan tutup kepala. Kalau katakanlah ada setengah-setengah doktor ni atau yang surgeon yang pakai bedah ni, dia pakai penutup kepala dan dia anggap nak amalkan fadilat tutup kepala, bukan serban, tapi dia ambil fadilat tutup kepala dan atas dasar dia tutup kepala ni sunnah. Macam mana Ustaz, boleh tak? Dr. Yusuf tertutup mic. Tadi Ustaz dengar ke soalan saya? Yang kedua tak dengar. Yang kedua tu ada sebahagian macam pakai bedah tu semua, bila dia bedah dia akan tutup kepala lah kan. Dia mungkin nak amalkan hadis serban tu, dia ambil daripada sudut ke fadilat tutup kepala, bukan ke serban. So dia nak mengamalkan, dia harap dengan tutup kepala itu dia dapat jugalah sunnah tutup kepala ni walaupun dia tak pakai serban. Boleh tak? Okey, yang pertama tadi yang tuan tak pastilah, tak boleh nak jawab juga tu. Tentang Abdullah bin Abi Sarh, kena semak balik dia sudut kisah dia. Mungkin kalau doktor jumpa, boleh sama-sama kita kongsikan. Tu apa?
Anda tak dapat nak pastikan jawapan dia. Yang kedua tentang tutup kepala, memang kalau doktor bedah tu dia bukannya serban. Tapi kalau tutup kepala tu dia terbayang, dia teringat. Dalam tempoh bedah 2-3 jam ni lebih baik kita niat ikut sunnah Nabi. Nabi sering kali menutup kepala. Itu satu perkara yang sangat baik dah tu. Mana kita mencontohi Rasulullah SAW walaupun seketika. Walaupun dalam tempoh bedah. Sebab itulah kelebihan bila kita tahu sunnah Nabi ni ada ruang, ada peluang yang memang kita kod mana pun kita buat. Doktor bedah kod mana pun dia akan memang dia sendiri disiplin, dia kena tutup kepala supaya rambut tak gugur dan seumpamanya. Jadi kalau dia tahu itu tutup kepala sunnah Nabi dan dia niat, itu salah satu daripada amalan sunnah ketika tu, maka insya-Allah dia dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia mencontohi Rasulullah. Maknanya perbuatan tu mencontohi Rasulullah. Sebab itulah banyak perkara berdasarkan innamal a'malu binniyat. Kalau tanpa ada niat, memang dibuat tapi tak ada apa. Tapi bila terkenang kepada Rasulullah, teringat kepada Rasulullah yang sentiasa menutup kepala, ketika dia terlibat dengan pembedahan, dia tutup kepala, insya-Allah dapat juga sunnah yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, ada satu soalan lagi. Saya tanya boleh. Berkenaan dengan serban. Suara saya jelas ke? Kurang jelas. Sekarang jelas ke? Okey. Okey, jadi soalannya berkenaan dengan serban. Kalau kita perhatikan serban ni ada beberapa ustaz ataupun macam ulama lah, kita terperasan kalau di sebahagian negara-negara Arab, orang memakai serban tu bukan yang macam lilit, tapi kalau perasan macam ulama dekat Saudi, diorang pakai serban yang tutup kepala tu. Jadi diorang ada pasal dipakai igal sekali tu, yang lilit kepala tu. Jadi adakah itu salah satu juga cara memakai serban cara Rasulullah ataupun itu sebagai adat mereka, budaya Arab dekat sana? Itu saja. Okey. Yang pertama pakai igal tu, asal igal tu adalah orang Arab dia gunakan tali igal tu asalnya untuk nak ikat unta. Kerana unta ni dia punya brake dia tak nak dia bagi dia jalan, dia lipatkan kaki, kemudian dekat lutut unta tu dia ikatkan. Dia letak igal tu. Bila dilipat salah satu daripada kaki unta tak lepas nak berjalan. Tinggal 3 kaki tak lepas nak berjalan. Itu biasa orang-orang Arab yang badui yang jaga unta, dia dia makai igal. Dan igal tu waktu dia berjalan nak mudah, dia letak atas kepala. Itu adat dia. Berkaitan dengan adakah itu sunnah Nabi, saya tak jumpa lah lagi. Igal itu sunnah Nabi. Tetapi menutup dengan kain, seumpama kalau kita tengok imam-imam Masjid Haram ataupun sebahagian daripada orang-orang belah Arab, belah Khalij, belah negara Teluk tu, memang ada disebut dalam sifat libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menutup dengan kain, menutup muka, menutup kepala baginda dengan kain. Itu salah satu yang pernah dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu tidak dinamakan serban. Serban lilit atas kepala. Serban lain tapi tutup, itu salah satu daripada tutup kepala yang disebut juga dalam riwayat-riwayat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Saya sudah tak ada soalan. Jadi alhamdulillah, jazakallahu khair wa jazak pada semua peserta dan juga pada Syarif Ustaz Azmi atas Wa iyyakum. penyampaian kuliah.
Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang sama, waktu yang sama. Jadi insyaAllah kita tutup dulu majlis kita pada kali ini dengan baca tasbih kafarah dan sunat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.